Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh ya? Jelas ya, insya-Allah. Juhari Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat. Ariana Ros, Nur Adilin, Muhammad Yusuf, Din Saleh, Adam Rafi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Zainani Abdullah. Terima kasih bersama malam ni. Setopa Pasir Mas, alhamdulillah. Hamzah Tarmizi, Zainani Abdullah, Taufik Razi, Fik Hazik Zaim Samsudin, Hijau Putih Ahmad Tarmimi, Hulu Kelan jelas. Alhamdulillah. Boleh ya, insya-Allah. Muhammad Arif Ikhwan, Muhsin Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Wafir, Zila Nur, Kota Kinabalu. Alhamdulillah clear ya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mula sekejap. Okay. Johari Mahsan, Naim, Rohaizat, Syafiq, Angri, Syafiq daripada Sarikil Sarawak. Alhamdulillah, terima kasih. Fuzai, Ahmad Azwar, Razali. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, tuan-puan, sidang online, kuliah online yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Saya doakan, mari kita sama-sama mendoakan semoga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita, memberkati Ramadan kita, dan Allah Ta'ala mengurniakan kesejahteraan zahir dan batin, diberikan kesihatan yang baik supaya kita sentiasa cergas untuk menjalani ibadah Ramadan di bulan ibadah Ramadan, terutama sekali ibadah puasa yang Allah Ta'ala fardukan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahun sekali di bulan Ramadan, dengan janji Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita sebaik-baik kurniaan di dunia itu, iaitu kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa, menjadi hamba-Nya yang bersyukur, dan menjadi hamba-Nya yang sentiasa berada di atas jalan hidayat, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala sepanjang perjalanan kita di muka bumi ini, insya-Allah. La'allahum yattaqun, la'allahum yashkurun. Allah Ta'ala sebut la'allahum yarshudun, sebagaimana Allah Ta'ala sebut ayat-ayat ini dalam ayat-ayat kefarduan puasa dalam surah Al-Baqarah yang telah kita ulas lebih kurang secara ringkas pada kuliah-kuliah sebelum daripada ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat semua, marilah kita sentiasa mengulang-ulang lafaz syukur, tahmid kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada malam ini masuk malam yang ke-19. Maknanya hari ini sempurnalah hari ke-18 kita berpuasa, dan dia selepas kita masuk separuh Ramadan, ada sedikit perubahan ataupun tambahan dalam solat kita, iaitu solat witir yang kita kerjakan sebelum subuh, sama ada kita laksanakan selepas daripada solat tarawih yang biasa diamalkan oleh kebanyakan kita, ataupun mereka mendirikan solat witir ini selepas sahur, waktu imsak, kita solat 3 rakaat ataupun paling kurang 1 rakaat. Kita ada buat doa kunut ya pada rakaat yang ketiga, pada rakaat akhir daripada solat witir kita, iaitu bermula daripada malam ke-16. Maknanya kita dah beberapa kali, ni sunatlah hukumnya pada siapa yang belum buat kunut sebagaimana kunut subuh tu, bolehlah dia tambah dalam solat witir dia, insya-Allah. Cuma kita pada malam ni insya-Allah kita akan bincang satu tajuk yang saya tulis petang tadi sebelum kita iftar ya. Cergas di hujung Ramadan. Maknanya sebenarnya sahabat-sahabat semua, maksud hujung Ramadan ni adalah sebagaimana Nabi sebutlah, iaitu 10 ataupun sepertiga akhir Ramadan, iaitu 10 terakhir Ramadan. Malam ni malam ke-19, maknanya kita kena dah mula untuk mempersiapkan diri kita dengan kita menanam azam dan niat yang terbaik supaya Allah Ta'ala mencergaskan kita berhadapan dengan 10 hari terakhir yang penuh dengan janji-janji agung. Janji Allah Ta'ala menjanjikan malam Lailatul Qadar yang disebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ni adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nilainya walaupun kita beramal hanya satu malam pada malam tersebut. Semua ini adalah hadiah yang agung daripada Allah Ta'ala, khusus dan istimewa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat kita akan mula malam ini ya. Sebagaimana awal dulu sebelum masuk bulan Ramadan kita dah bercakap mengenai Ramadan.
supaya persiapan kita di 1 Ramadan adalah persiapan yang terbaik. Tak terkejut kita dengan kehadiran 1 Ramadan kerana kita dah bersiap lebih awal beberapa hari. Bahkan orang-orang soleh mereka telah bersiap untuk menerima kedatangan tetamu Ramadan ni sebulan 2 bulan lebih awal. Ya. Bulan Rejab mereka dah bersedia, bulan Syakban mereka dah bersedia dengan macam-macam ibadah, dan yang paling besar adalah mereka doa, keikhlasan yang mereka tanam. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang terbaik untuk Ramadan tahun ini, insyaAllah. Tuan-tuan semua, kita masih ada masa. Yang berlalu itu berlalulah. Yang baik yang kita laksanakan, diberi hidayah untuk buat ibadah yang terbaik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa-apa yang kurang daripada lebih kurang 18 hari yang berlalu, tuan-tuan semua, kita mohon keampunan daripada Allah Ta'ala, dan janganlah kekurangan kita itu menjadi sebab untuk Allah Ta'ala haramkan kita daripada menikmati kelebihan agung di bulan Ramadan ini, insya-Allah. So kita tuan-tuan semua sentiasa menaruh harapan yang tinggi, dan kita doa, kita tanam niat yang lebih ikhlas untuk memastikan Ramadan kita pada tahun ini adalah Ramadan terbaik. Padanlah dengan Allah Ta'ala jadikan Ramadan hari ini, tahun ini Ramadan yang pelik. Kita laksanakannya untuk kali pertama tanpa kita berkunjung ke masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa kita puasa bersama-sama, nampak keramaian, kerakyaan kita laksanakan bulan Ramadan ini. Tapi tahun ini tak berlaku begitu. Jadi kita ambil yang baik daripada hikmah yang terbaik daripada apa yang berlaku ke atas kita, takdir Allah Ta'ala. Orang mukmin dia menerimanya dengan positif, dia mencergaskan dirinya, dan dia mesti menganggap bahawa inilah peluang terbaik dia. Apabila dia lama di rumah, masa dia lebih banyak kosong berbanding kesibukan sebelum ini, dijadikannya satu alasan yang munasabah untuk mengukuhkan dirinya, menggagahkan dirinya untuk menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, tuan-tuan semua. Bukan Ramadan terbaik ni apabila kita pergi masjid menunaikan solat tarawih berjamaah. Ramadan yang terbaik ialah kita berjaya membina hati yang bersih putih dengan penuh ikhlas kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Kita bina hati daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya-Allah. Takwa bukan ada pada tangan, bukan ada di mata, bukan ada di kaki. Takwa itu ada dalam hati. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita takwa, maknanya Allah Ta'ala menjanjikan hati yang bersih, hati yang sejahtera, insya-Allah. Tuan-tuan semua, jadi hati yang sejahtera ni tak mesti bila tak boleh pergi masjid maka tak jadilah hati itu bersih. Tidak, tuan-tuan semua. Kita akan tengok dalam hadis-hadis yang kita akan baca malam ni. Jadi sempena dengan tajuk ini, tuan-tuan semua, maksudnya kita akan sahabat-sahabat semua, kita akan bincang mengenai mengapa kita perlu membina tajdid niat kita, tajdid amal kita sekarang untuk kita hadapi 10 ataupun 11 malam yang mendatang ni, insya-Allah. Sebelum kita masuk tajuk ni, kita bincang panjang malam ni, kita ambil sejam ya, insya-Allah. Sebagaimana biasa, tuan-tuan semua, kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di barisan hadapan dalam menghadapi serangan COVID-19 ini, di mana sebagaimana yang kita sedia maklum, semalam ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaklumkan kepada kita bahawa fasa yang seterusnya akan ditambah lagi sehingga sebulan. Cuma fasa ini adalah fasa yang diberi kelonggaran, fasa bersyarat, kebebasan bersyarat, maknanya diberi kelonggaran daripada biasa. Dan Alhamdulillah, kita kira, saya nampak rakyat Malaysia boleh menerimanya dengan baik. Maknanya kerana apabila diadakan fasa bersyarat ini, kebebasan bersyarat ini, PKP bersyarat ini, aktiviti ekonomi sudah berjalan, insya-Allah. Sama ada di tempat saya di Kota Baru, Negeri Kelantan, dan saya yakin tengok pada berita-berita ni di seluruh negara, aktiviti ekonomi terutama sekali sempena bulan Ramadan ni nampak berjalan dengan baik. Tinggal lagi ialah pesanan biasa, iaitu hendaklah jangan kita jadikan kebebasan ini sebagai tiket untuk kita melakukan semua yang kita mahu. Nama lagi bersyarat. Pastikan kita sentiasa berhati-hati supaya
usaha kita dan pihak apatah lagi pihak kerajaan untuk memastikan rantaian COVID ini diputus terus akan berjaya insya-Allah. Ada khabar hari ini ada kawasan hijau dah jadi kuning balik. Kita harap dia tak merebak ya. Sebab itu sebagai satu ingatan pada kita. Kalau boleh hijau, bila dah hijau, hijaulah selama-lamanya. Tak berlaku lagi merah dan kuning insya-Allah. Semuanya Allah Ta'ala akan tengok. Kalau kita betul-betul berhati-hati sebagaimana Allah Ta'ala suruh, kita sabar berhadapan dengan mehnah ujian ini, insya-Allah bila Allah Ta'ala tengok kita bersungguh, Allah Ta'ala akan kurniakan yang terbaik untuk kita insya-Allah. Jadi kita doakan untuk mereka. Apatah lagi tidak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita akibat daripada serangan COVID ini. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, merahmati mereka, mengurniakan mereka dengan ganjaran yang terbaik. Dan Allah Ta'ala tidak haramkan kita yang turut sama berjuang, bersabar di rumah bersama dengan semua. Allah Ta'ala tidak haramkan kita daripada turut mengecapi ganjaran orang-orang yang bersabar, berjuang untuk menghadapi fitnah ataupun mihnah ataupun ujian yang dahsyat ini insya-Allah. Baik, juga sebelum daripada kita masuk tajuk, sebagaimana biasa, mari kita saling mengingatkan mengenai usaha bersama kita, iaitu amal selepas ilmu. Kita beramal selepas kita berkuliah. Kita ada sedikit sumbangan-sumbangan yang kita sama-sama, saya dan tuan-puan semua, berkongsi ilmu setiap malam kita online. Ilmu kita dapat dan kita terus beramal. Dan kita amalkan sesuatu yang paling mudah. Walaupun saya dengan tuan-puan semua berada jauh, tapi dekat di hati, dekat di mata. Di hadapan telefon saya ni, tuan-puan semua ada gadget masing-masing. Kita dah rasa dekat walaupun tak boleh bersentuhan. Padanlah dengan cerita COVID-19 ni, tuan-puan semua. Kita mengambil keberkatan majlis ilmu online ini untuk kita bersama-sama mengajak kepada terus beramal dengan amalan yang paling mudah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu zikir. Iaitu kita basahkan lidah kita dengan zikir-zikir mengingati Allah Ta'ala yang insya-Allah akan menyebabkan hati kita semakin putih bersih, bebas daripada dosa. Apabila hati bebas daripada dosa, semua perkara menjadi indah tuan-puan semua. Kehidupan beragama akan menjadi indah. Tidak ada seorang pun yang hatinya telah putih bersih kecuali dia akan tengok betapa kehidupan ini, nikmat yang paling besar adalah kita dikurniakan agama Islam. Kita dikurniakan iman yang kukuh, yang gagah untuk kita terus berjalan menuju Allah Ta'ala ketika ajal kita nanti insya-Allah tuan-puan semua. Kita dah ada 6 ya. Dah ada 6 zikir untuk kita kongsi bersama. Zikir harian. Yang pertama 3 kul. Semua zikir yang kita cadang, saya cadang untuk kita bersama-sama buat ni, semuanya adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita baca 3 kul pagi dan petang 3 kali 9 kali 9 kali 18 kali. Nabi janjikan yang terbaik, kita selamat setiap hari kalau kita baca setiap hari. Itu dari sudut ganjaran duniawinya. Kita selamat daripada mara bahaya. Dan kita kena ingat tuan-tuan semua, bila disebut mara bahaya di dunia ini, dua-dualah. Mara bahaya di luar dan juga mara bahaya untuk hati kita. Qul huwallah ni adalah ayat tauhid. Maknanya kita kukuhkan tiap-tiap hari kita tauhid. Dan tauhid itulah akan menjadi penyelamat pertama kita di hari akhirat kelak. Baca qul huwallah. Dan Allah Ta'ala, Nabi kita Nabi kita seiringkan qul huwallah ni bersama dengan 2 surah yang diturunkan bersama-sama, iaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-mu'awwadzatain ni apa semua ayat kita mohon dilindungi daripada kejahatan syaitan, kejahatan makhluk Allah Ta'ala di dunia ini. Baca ni tuan-tuan semua pagi dan petang, 3 kali campur semua 18 kali. Yang kedua adalah tuan-tuan semua ayatul kursi. Ayat kursi ni panjang, saya telah terangkan baca selepas solat
fardu 5 waktu. Maknanya 5 kali sehari kita baca sebagai wirid selepas salam solat fardu. Dan kita tambah sebelum tidur, dan kalau mampu kita tambah pagi dan petang. Maknanya 8 kali. 8 kali paling baik. Kalau tak, kita kekalkan 5 kali, tuan-tuan semua. Ingat, sebab kita mudah ingat ayat kursi ini sebab kita laksanakannya selepas solat. Biasa lepas kita bagi salam ni jarang orang bangun terus. Biasa dia duduk sekejap untuk ingati balik 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat yang dia solat tadi, adakah solatnya solat yang baik ataupun solat yang lalai. Ketika dia ingat itulah dia perlukan kalimah-kalimah memohon ampun daripada Allah Ta'ala, kalimah-kalimah kasihan belas, mengharapkan Allah Ta'ala merahmati di sebalik kita tak berapa berjaya menunaikan solat dengan khusyuk tadi. Jadi apabila Nabi cadangkan supaya kita baca ayat kursi, tuan-tuan semua, maknanya itu ayat yang akan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Taala. Dan memang benar, Nabi sebut bahawa barang siapa yang kekal istiqamah daripada awal sampai dia mati, terus dia baca ayat kursi 5 kali sehari selepas solat, tidak ada yang menghalang dia, kata Nabi, daripada masuk syurga. Tidak ada apa yang mampu menghalang dia daripada masuk syurga kecuali mati. Maknanya dia tak mati lagi. Kalau dia mati dengan keadaan dia istiqamah dengan ayat kursi selepas solat, insya-Allah itulah ganjaran yang menanti kita, insya-Allah. Ini janji Allah. Semua ni janji Allah untuk hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang ikhlas. Adapun hamba-Nya yang tak ikhlas, baca ayat kursi ni nak masuk syurga tapi tak solat, ataupun dia tak ataupun dia buat perkara-perkara haram, dosa-dosa besar, itu tak termasuk. Dia kena selesaikan dulu niat dia. Dia kena selesaikan dulu iman dia, biar iman yang benar, barulah dia layak untuk menerima janji-janji besar daripada Allah Ta'ala. Termasuk ketiga kul tadi, termasuk ayat kursi, dan termasuk yang ketiga, tuan-tuan semua, astaghfirullahalazim, istighfar. Istighfar ni adalah kalimah yang paling indah, yang melambangkan perhambaan kita pada Allah Ta'ala, ketakutan kita kepada Allah di atas segala dosa yang kita lakukan di dunia. Kita dah kupas mengenai dosa. Sebelum ni kita dah kupas mengenai kemurkaan Allah Ta'ala, sesuatu yang paling ditakuti oleh hamba-Nya yang beriman. Bukan soal pahala, tapi soal dosa. Ada dosa, terus dia menjadi sekatan, halangan untuk kita menuju syurga Allah Ta'ala. Bila tak ada dosa, maka licinlah perjalanan kita, mudahlah perjalanan kita menuju Allah. Jadi tuan-tuan semua, Nabi ajar kita jangan bawa dosa masuk dalam lubang kubur. Jangan bawa dosa. Pastikan dosa diselesaikan di dunia ini, iaitu melalui taubat dan istighfar. Bertaubatlah, beristighfarlah kita kepada Allah Ta'ala. So Nabi sebut, Nabi ajar kepada umat dia, Nabi beritahu, aku sendiri beristighfar pada Allah tiap-tiap hari 70 kali sehari, 70 kali lebih, dan dalam riwayat sampai 100 kali. Jadi tuan-tuan semua, amalan harian kita, carilah masa. Tak sampai 2 minit, 3 minit pun tuan-tuan semua untuk menyempurnakan istighfar yang mudah. Astaghfirullah sebanyak 70 kali hingga 100 kali. Ada masa kita tambah astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang keempat, tuan-tuan semua, solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh, solat rawatib qabliyah, tuan-tuan semua. Selepas azan subuh, sebelum kita solat subuh, kita solat dulu sunat, sunat fajar dia panggil. Ini pun kita panggil zikir yang hebat, zikir melalui solat. Maknanya zikir anggota, bukan hanya lidah, bahkan seluruh anggota berzikir di pagi hari apabila kita mendengar azan daripada muazzin untuk menyeru kita kepada solat 5 waktu yang pertama di sebelah pagi, iaitu solat subuh. Dahulukan solat subuh dengan 2 rakaat awal. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik 2 rakaat ni, ganjarannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maknanya kalau kita istiqamah, tiap-tiap hari kita dapat ganjaran dunia seisinya yang lebih baik daripada itu. Tiap-tiap hari. Asalkan kita solat dengan penuh ikhlas pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Yang kelima adalah zikir yang paling agung, yang tak ditinggalkan, iaitu zikir kalimah tayyibah, kalimah tauhid, kalimah ikhlas, la ilaha illallah. Dia adalah ketua zikir
Kerana dia adalah ucapan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah yang memisahkan orang Islam daripada orang kafir, daripada syurga dan neraka. Dia pisahkan dengan kalimah ini. Jadi tuan-tuan semua, janganlah lidah kita tidak mengucapkan kalimah yang diwarisi bukan bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi diwarisi daripada seluruh para nabi, daripada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Semua para nabi membawa misi yang sama di muka bumi, iaitu ani'budullah wajtanibut taghut. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak mana? Kita tak letakkan tuan-tuan semua. Kita tak letak jumlah. Kerana la ilaha illallah ni, pergilah bermula 1, 10, 100 kali sampai 1000 sehari pun pergilah. Cuma masing-masing letaklah. Yang penting kita dah ajar bahawa jangan apabila kita tak mula lagi, bila nak mula jangan terus letak 100. Letak dulu sikit-sikit. Yang penting kita berterusan. Bila kita dah selesa 10, 20 kali sehari, kita dah rasa yakin, tambahlah. Sekali ganda lagi. Jadi 50, dan yang terbaik kalau kita dah sampai 100, itulah yang terbaik. Tambahlah. Tak nak tambah, kita tambah dengan wirid lain. Banyak lagi, berpuluh, beratus lagi yang Nabi kita ajar, bentuk-bentuk zikir yang menarik redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan yang terakhir adalah zikir yang terakhir yang kita dah mula 2-3 malam lepas, malam Jumaat ya. Malam ni malam Selasa. Malam ni ya, Isnin Selasa. Isnin malam Selasa. Tuan-tuan semua, kita dah mula malam Jumaat ni, iaitu kita ambil berkat Jumaat di bulan Ramadan, kita memulakan zikir selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Beza. Selawat ni kita doa untuk Rasulullah. Maknanya ada dua. Tadi la ilaha illallah, satu. Bila kita selawat, maknanya kita memperakui syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi dengan hati aku yakin sepenuhnya bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan sebab Nabi Muhammad ini adalah kita panggil apa? Raja keinsanan, ahsanut taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala yang paling tinggi. Kita ni walaupun kita manusia sebaik-baik ciptaan, tapi kita sendiri ni banyak dosa. Turun ke bawah. Taklah sampai asfalis safilin. Itu untuk orang-orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Tapi kebaikan, kemuliaan yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita sendiri yang rosakkan dengan sebab maksiat, dengan sebab kefasikan yang kita lakukan. Kita berhempas pulas untuk jaga diri kita. Tetapi ada insan yang sebelum dia berhempas pulas, Allah Ta'ala dah jaga dia, dah jadikannya maksum, supaya dia menjadi contoh terbaik untuk seluruh umat manusia. Kalau kamu nak kenal siapa manusia ahsanut taqwim yang Allah Ta'ala maksudkan, lihatlah pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, di sebalik kita diminta beriman pada Allah, Allah Ta'ala menuntut kita turut beriman dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka jadilah kalimah syahadah tu dua syahadah. Jadi sebagaimana kita berzikir mengingati Allah Ta'ala, kita juga mesti berzikir untuk hati kita turut mengingati insan ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala telah jadikan bahawa mengingati Nabi Muhammad adalah mengingati aku. Mentaati Nabi Muhammad adalah mentaati aku. Cinta pada Nabi Muhammad adalah cinta pada aku. Tidak ada bezanya. Tuan-tuan semua, apabila Allah Ta'ala campakkan rasa kasih, taat kita pada Nabi, itulah anugerah Allah Ta'ala yang benar. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi ruang pada dia untuk bercakap mengenai Islam. Allah Ta'ala benar, Islam benar, Al-Quran benar. Tapi Allah Ta'ala haramkan dia daripada menghormati Nabi Muhammad. Bila disebut Nabi Muhammad, dia kata, ya, Nabi Muhammad ini Nabi. Tapi dia insan biasa. Kita boleh kritik dia. Kita boleh tolak apa yang kita nak tolak. Kita boleh ambil apa yang baik. Ada orang yang beriman dengan Islam, tapi dia tolak Nabi. Itulah seburuk-buruk istidraj yang Allah Ta'ala bagi pada mereka. Terutama kalau dalam dunia kita ini, kita panggil golongan anti hadis. Golongan anti hadis yang berjuang bawa Quran kononnya,
tapi dalam masa yang sama menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tidak tertipu dengan fitnah yang begitu teruk itu, maka marilah mengambil apa yang Nabi ajar, iaitu Nabi ajar dan banyak-banyak zikir yang Allah Taala perkenankan adalah kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa semua? Allahumma ya Allah ya Tuhanku, salli ala Muhammadin. Berselawatlah ataupun berilah rahmat pada Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya, ke atas sahabatnya, wasallim, dan kurniakanlah kesejahteraan kepada mereka. Lafaz selawat tu banyak. Ambil yang paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammadin, dah cukup. Cuma oleh kerana Nabi suruh kita berselawat juga kepada ahli keluarga dia, kepada para sahabat, kita tambah sikit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Selawat dan salam ni kena gabung, kena duduk sekali. Walaupun boleh kalau kita nak selawat saja, tapi alangkah elok kita campur. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut bahawa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat di langit berselawat pada Nabi. Selawat. Tapi bila dia suruh kita, dia suruh dua. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selepas kamu tahu Allah dan malaikat di langit berselawat pada Nabi, maka hendaklah kamu juga ambil akhlak Allah, ambil akhlak para malaikat. Berselawat, turut berselawat kepada Nabi. Wasallimu taslima. Dan hendaklah kamu juga doakan kesejahteraan, doa rahmat dan doa kesejahteraan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, zikir kita yang keenam adalah berselawat. Banyak mana? Banyakkan tuan-tuan semua. Baca hadis Nabi itu, Nabi kata selawat satu kali Allah Ta'ala kurnia sampai 10 kali. Kita selawat pada Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat pada kita 10 kali. Apa maksud Allah Ta'ala berselawat pada kita? Adakah Allah Ta'ala kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala ni abduh, Allahumma salli ala, bukan begitu. Allah Ta'ala berselawat pada kita, maknanya Allah Ta'ala merahmati kita. Dia tak perlu berdoa dah, dia Tuhan. Dia terus menjawab. Kita selawat minta rahmat ke atas Nabi, Allah Ta'ala memang merahmati Nabi. Kalau kita tak selawat pun, memang Allah Ta'ala dah rahmati Nabi. Tapi kita berselawat kepada Nabi sebagai lambang cinta, kasih, iman kita pada Nabi. Allah Ta'ala tahu itu, maka Allah Ta'ala merahmati kita. Sebagaimana dia telah merahmati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah ke atas kita adalah terlalu kita perlu, tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, untuk nak hidup selamat dunia akhirat, janganlah lidah kita yang mengharamkan lidah kita daripada berselawat pada Nabi. Terus tuan-tuan semua, kita jadikan amalan selawat ini amalan kita harian, dan hendaklah kita tanam yakin bahawa inilah amalan orang-orang soleh, amalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in. Jadi yang mudah-mudah ni kita cepat-cepat ambillah. Yang payah-payah berjihad di jalan Allah, belajar menuntut ilmu sampai tak tidur malam, itu payah. Itu payah kedian. Ambil yang mudah-mudah dulu. Daripada yang mudah inilah kita akan menangga daripada satu tahap ke satu tahap, sehingga kita ini terlalu mencintai agama sampai hilang kecintaan kita pada yang lain. Yang cinta pada agama lah yang paling tinggi, insya-Allah tuan-tuan semua. Itu ulasan bulan Ramadan sempena dengan zikir istiqamah tuan-tuan semua. Baik, yang kita nak bincang sebagai peringatan, sebagai tazkirah bersama pada malam ini mudah saja tuan-tuan semua, iaitu kita nak bercakap mengenai bagaimana untuk kita memastikan diri kita terus cergas di hujung Ramadan. Kerana apa kita bincang ini? Kerana memang ramai orang awam, kita lah termasuk kita tuan-tuan semua, kecuali kita sendiri yang mengangkat kita supaya kita jadi lebih baik daripada orang biasa-biasa dari sudut amal ikhlasan kita. Dan itu yang kita nak bina. Ramai mana terjadi dalam kita panggil cerita puasa di bulan Ramadan ni tuan-tuan semua, orang dah mula, kalau dulu, sekarang tak ada lah, kerana masjid kita tak boleh pergi. Masjid hanya ramai pada awal Ramadan, berkurang pada tengah Ramadan, dan di hujung Ramadan supermarket, mall menjadi pengganti pada masjid. Terlalu ramai siang dan malam di mall, orang nak raya, berkuranglah manusia yang berada di masjid Allah Ta'ala. Ini satu kecelakaan kepada ibadah di bulan Ramadan.
tuan-tuan semua. Jadi nak pergi ke mall, pergilah. Tetapi jangan sampai pada peringkat kita keletihan, serabut nak beraya, sampai kita tak pergi masjid. Sedangkan tuan-tuan semua, Ramadan ini nilainya berada di hujung. Kita kena faham ya, Ramadan ini nilai terbesarnya berada di hujung Ramadan. Di saat inilah Allah Ta'ala memilih. Dia milih siapa yang nak masuk bulan Ramadan, siapa yang puasa. Dan Allah Ta'ala terus memilih. Tiap-tiap hari dia pilih. Dia pilih. Dan apabila masuk 10 terakhir Ramadan, inilah pilihan yang benar, yang memastikan siapakah yang paling berhak untuk menerima ganjaran Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kita akan tengok hadis bagaimana Nabi menyimpulkan orang yang tak dapat Ramadan, orang yang tak dapat 10 Lailatul Qadar ni sebenarnya puasa dia kosong. Hampir begitu Nabi sebut. Kita akan tengok hadis ni. Jadi apa semua, yang penting tuan-tuan semua, kita ulang balik hadis-hadis. Saya akan baca 3-4 hadis. Kalau sempat ada lagi setengah jam tuan-tuan semua, lebih kurang, untuk kita tengok hadis-hadis yang akan memberi kekuatan pada kita untuk kita melihat nilai sebenar hujung Ramadan ini, insya-Allah. Saya sebut awal malam ni malam 19. Saya tak sebut malam 21 supaya kita lebih bersedia. Saya lebih bersedia dan tuan-puan yang bersama saya malam ni lebih bersedia, insya-Allah. Baik, kita ambil, saya ada sini bawa 4 hadis ya. Hadis ni mungkin kita dah jumpa dalam kuliah online, banyak para ustaz yang baca. Cuma kita ulang balik. Kita nak tajdid tuan-puan semua. Nak memperbaharui apa yang kita belajar. Baik, hadis yang saya ambil yang satu ni, hadis dia panjang sikit, tetapi mengandungi satu nasihat yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada dalam Tirmizi, disebut ada juga dalam riwayat lain. Hadis ni darjat dia isnaduhu hasan ataupun hasan sahih, kata tak silap saya Syekh Albani. Maknanya beberapa matan hadis ni daripada kitab-kitab hadis gagah untuk kita jadikan sandaran untuk kita memahami agama Islam, terutama sekali berkait dengan isi yang kita nak bincang pada malam ni. Baik, Nabi bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Ada 3 poin yang Nabi nak sebut dalam hadis ni. Nabi kata rugilah, raghima anfu rajulin, maknanya rugilah, malanglah, hinalah. Asal dia raghima anfu rajulin maknanya, orang Arab kata, orang Kelantan panggil tepek. Tanah tepek di dahi, tepek muka. Tanah ni ditampar di hidung. Tanda apa? Tanda kehinaan. Hinalah seorang lelaki, rugi dan malanglah, kata Nabi, seorang lelaki, zukirtu indahu, aku disebut di sisinya, namaku disebut. Macam saya duduk mengajar ni, saya duduk berkuliah ni, saya sebut nama Nabi Muhammad. Bila tuan-tuan dengar saya sebut nama Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad, falam yusalli alaiya, dia dengar nama aku tapi dia tidak berselawat ke atas aku. Ini poin tadi. Maknanya Nabi dalam hadis ni, poin yang pertama, Nabi menggalakkan umat dia supaya jangan sama sekali apabila nama aku disebut, tiba-tiba lidah dia kelu, beku, kedekut dia. Dalam hadis lain Nabi sebut, orang bakhil ialah orang yang apabila dia dengar nama aku, dia mulut dia senyap, tak berkata sallallahu alaihi wasallam, tidak berselawat ke atas aku. Itu saya dah jelaskan tadi ya, mengenai selawat. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu thumma salakha qabla an yufaralah. Dan sama, rugilah, celakalah, malanglah bagi seorang lelaki yang datang, masuk ke atasnya Ramadan. Maknanya datang kepadanya tetamu Ramadan sebagai tetamu. Kita ni dah 18 hari Ramadan datang. Rugilah seorang lelaki, termasuk perempuan, yang apabila Allah Ta'ala dah pasti beri anugerah pada dia untuk masuk di bulan Ramadan. Ramadan datang, dia puasa, thumman salakha, selepas 30 hari Ramadan pergi, qabla an yufaralah, Ramadan pergi sebelum Allah Ta'ala ampunkan dia. Rugilah seorang lelaki yang menerima Ramadan sebagai tetamu, kemudian Ramadan pergi dalam keadaan dia tidak diampunkan, dia belum diampunkan oleh Allah Ta'ala.
maknanya kerugian besar. Allah Ta'ala dah beri anugerah, dah buatlah segala amal di dalam ni, tiba-tiba orang lain semua dapat anugerah Tuhan. Dan kita dah belajar anugerah paling besar ialah maghfirah. Allah Ta'ala ampun, cuci dosa kita. Dosa kita setahun. Dosa kita, kalau kita betul-betul ikhlas dengan taubat, bukan hanya setahun. Allah Ta'ala ampunkan dosa yang dulu, yang lampau-lampau. Walaupun hadis ada sebut Ramadan ni setahun-setahun dosa. Tapi dalam hadis juga Nabi sebut ma taqaddama min dzambik. Kita akan tengok hadis selepas ni. Jadi tuan-tuan semua, ini poin kita. Daripada yang kedua daripada 3 poin dalam hadis ni. Iaitu tuan-tuan semua, kalau kita betul-betul mahukan Ramadan kita ni menjadi Ramadan yang penuh tuah untuk kita, tuan-tuan semua, pastikan kita sempurnakan 30 hari. Jangan kita putus asa. Jangan kita lemah. Walaupun sedikit. Bahkan hendaklah kita setiap hari. Walitukmilul iddata. Hendaklah kita sempurnakan bilangan 30 hari ni dengan sempurna. Sebagaimana kita solat 2 rakaat, kena pastikan 2 rakaat sampai akhir kita khusyuk. Kalau kita solat 4 rakaat, jangan rakaat pertama je khusyuk. Rakaat kedua dah malas. Rakaat keempat entah ke mana. Salam pun kita tak ingat. Ni tuan-tuan semua. Begitulah solat. Begitulah ibadah puasa. 30 hari hendaklah kita pastikan 30 yang sempurna insya-Allah. Wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Poin yang ketiga, sahabat-sahabat semua, Nabi kata, rugilah, malanglah, hinalah seorang lelaki yang ayahnya, ibunya ataupun salah seorang ayah atau ibu dia sempat untuk bersamanya semasa ayahnya tua ataupun ibunya tua. Maknanya Nabi sebut, rugilah seorang lelaki yang sempat untuk hidup berkhidmat kepada kedua ibu bapanya ataupun salah seorang ketika kedua ibu bapanya tua, memerlukan khidmat dia sebagai seorang anak. Tiba-tiba kelebihan ini memberi khidmat kepada ibu bapa ini tidak digunakan, tidak diambil kesempatan ini, sehingga Nabi kata falam yudkhilahul jannah. Kedua ibu bapa ini gagal memasukkan anaknya ini ke dalam syurga. Nabi nak beritahu kepada tuan-tuan semua, kalau kita dapat bersama mak ayah kita, mak ayah kita masa kita dah boleh dah bekerja sendiri, dah ada rezeki, dah ada kebebasan, tak lagi dijaga oleh mak ayah kita. Macam kita hari ni lah, kita dah ada keluarga sendiri, tiba-tiba bersama kita ada lagi mak ayah kita ataupun salah seorang daripada mereka tak mati lagi. Nabi kata sebenarnya, mengapa Allah Ta'ala beri peluang pada kita supaya kedua mak ayah ini memasukkan kita dalam syurga, menjadi asbab, menjadi sebab kita masuk syurga. Kita berkhidmat pada ibu bapa ketika mereka amat memerlukan khidmat kita. Kita memang dengan ibu bapa kita daripada kecil dia minta taat pada ibu bapa. Ketika tu mak bapa kita mendidik kita, kita wajib mentaati mereka, sayang, cinta, berbuat baik pada mereka. Tetapi Nabi kata lebih-lebih lagi lah apabila saat mereka perlukan khidmat kita, iaitu mereka dah letih. Saat ini adalah saat keemasan. Sebagaimana keemasan apabila nama aku disebut masuk dalam telinga, keemasannya ialah kamu dapat pahala bersawak yang besar, kamu akan mendapat cinta aku, kata Nabi. Masa paling emas adalah apabila kita dikurniakan Ramadan. Maka gunakanlah nikmat kehadiran Ramadan ini supaya Allah Ta'ala mengampuni kita. Dan gunakanlah nikmat keemasan, iaitu Allah Ta'ala beri kita hidup bersama ibu bapa kita yang telah tua, yang telah uzur, yang memerlukan khidmat kita. Berikanlah yang terbaik pada ibu bapa, kerana itu adalah saat keemasan anugerah Allah Ta'ala pada kita. Bukan hanya nak hidup kasih sayang di dunia, nak balas cerita mak ibu bapa kita di dunia, tapi fikirlah ganjaran besar untuk orang mukmin, iaitu kita dengan sebab khidmat kita pada ibu bapa kita menjadi sebab untuk kita, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, itu hadis pertama ya. Hadis pertama ada 3 poin. Cuma 1 poin nas yang kita nak ialah berkenaan dengan Ramadan, iaitu Nabi kita menuntut kita supaya jangan Ramadan berlalu dalam keadaan kita tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan semua, barang siapa yang dah mula letih malam ni, hari ni,
nak menghadap 10 terakhir yang menjadi medan orang-orang yang beriman mengejar keampunan Allah, tiba-tiba kita dah letih, dah menamatkan perlombaan, maknanya kita berhadapan dengan kemungkinan besar wali'azubillah kita tidak diampunkan oleh Allah. Maknanya kita tak dipilih oleh Allah Ta'ala. Macam mana kita nak tahu kita tak dipilih? Ketika orang berlomba, kita dah berjalan, kita dah berhenti daripada ketika mana orang berlomba ini di 10 terakhir Ramadan, insya-Allah. Baik, hadis yang kedua. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih ya, dalam riwayat Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqaza ahlah. Ini hadis yang biasa dibaca di awal Ramadan. Dan dia akan dibaca lagi di hujung Ramadan. Kerana berkait dengan 10 akhir Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10. Maksud 10 ni al-awakhir dalam hadis lain, dalam matan lain. Apabila masuk 10 terakhir Ramadan, bermula malam 21, syadda mi'zarah, Nabi akan kilas kain dia. Nabi akan kilas kain kuat. Orang pakai kain pelekat dia tahulah, bila dia kilas sempurna. Bila nak buat satu kerja bersungguh, dia akan kilas lagi supaya naik, kain dia naik tinggi sikit sampai ke pelekat betis, kerana nak buat kerja besar. Itu dia panggil kiasan ya, kiasan kepada kesungguhan. Wa ahya lailah, Nabi kilas kain. Kita ambil mana lafzi dulu tuan-tuan semua. Wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malamnya. Wa ayqaza ahlahu, dan Nabi mengejutkan, membangkitkan ahli keluarga dia. Maksudnya ini cerita berkait dengan apa yang Nabi buat pada 10 terakhir Ramadan. Ketiga ni iaitu Nabi kilas kain. Maknanya Nabi bersungguh. Dalam riwayat, dalam syarah sebut maksud kilas kain ialah Nabi bersungguh jaga malam dia dengan ibadah sehingga Nabi tak bersama isteri dia. Kita tahu Nabi beriktikaf dan Nabi tak ambil peluang, walaupun isteri dia suci, Allah Ta'ala membenarkan isteri dia yang tidak haid, dia boleh gaul isteri dia pada tengah malam, tapi Nabi tak ambil peluang yang diberi rukhsah oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana di sana ada lagi kebesaran yang Allah Ta'ala janjikan, iaitu merebut malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi i'tazalan nisa, Nabi meninggalkan isteri dia. Maknanya isteri dia buat ibadah untuk Nabi membiarkan para isteri dia buat ibadah, melakukan ibadah sebagaimana baginda. Itu tuan-tuan semua maksud dia. Wa ahya lailah, Nabi menghidupkan malam. Maksud Nabi menghidupkan malam ni, Nabi menghidupkan diri dia lah. Maknanya Nabi tak tidur. Ada an-naumu akhul maut. Apa dia panggil? Tidur ni adalah saudara mati. Jadi Nabi tak mati malam tu. Nabi menghidupkan dirinya. Dalam ayat ni Nabi menghidupkan malam. Maknanya malam tu mana hidup mati. Malam pun hidup, siang pun hidup. Yang hidup mati ni manusia. Nabi menghidupkan dirinya, tak tidur, untuk dia bangun malam. Menghidupkan malam tu daripada awal sampailah ke subuh dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, mengejar malam keampunan Allah Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Wa ayqaza ahlah, bahkan disebut dalam riwayat tidak ada seorang ahli keluarga Rasulullah yang bersama Nabi di rumah Nabi, anak, isteri, cucu Nabi, yang mana layak untuk bangun malam. Maknanya dia tak sakit, dia bukan budak-budak, kecuali Nabi akan kejutkan mereka supaya turut bangun. Yang disebut tadi, Nabi meninggalkan isteri dia supaya isteri dia juga turut bangun malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, ini kekuatan yang kita nak sebut, iaitu sahabat semua, kita pastikan kita ambil beramal sebagaimana Nabi beramal, berakhlak sebagaimana Nabi kita berakhlak, iaitu Nabi cergas di hujung Ramadan, kerana di sinilah berkumpulnya segala janji besar Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, kita baca lagi tuan-tuan semua. Man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, ini hadis yang kita dah baca belum, saya ulang balik sebab ini hadis yang paling jelas mengenai kelebihan Ramadan, paling dibaca oleh semua para ustaz sebagai tazkirah untuk kita bersama. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, wahtisaban, dengan penuh ikhlas, mengejar pahala Allah Ta'ala, bukan kerana riak, bukan kerana tak ikhlas,
ikhlas pada Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dan ganjaran Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan untuknya segala dosanya. Maknanya disapu, dibuang, ditutup segala dosa yang dia telah lakukan semenjak lama. Daripada dia muda-muda dulu, daripada dia kecil dulu, dia lupa dah, Allah Ta'ala tarik habis, sapu habis. Syarat dia imanan wahtisaban, dia puasa dengan penuh iman. Dia beriman bahawa Ramadan ini adalah kefarduan sebagaimana solat 5 waktu, bahawa wajib atasnya berpuasa lillahi ta'ala. Itu iman dia. Wahtisaban, dan dia ihtisab, asal makna ihtisab ni hisab lah. Hisab ni matematik. Dulu orang panggil ilmu hisab, sekarang ilmu matematik. Ihtisabah maknanya, asal makna dia mengira-ngira. Maknanya saya baca siapa ni, Syekh Anwar Shah Kashmiri, seorang ulama besar India, tak silap saya, lama saya baca. Dia kata dia ikhlas, dia mengharapkan pahala daripada subuh sampai maghrib. Malam Ramadan dia bangun malam. Tujuan, tanda dia ikhlas ialah dia setiap kali dia ingat, dia membilang, dia menghilap bilah-bilah masa, saat, minit, setiap jam, dia duk kira, aku dapat pahala, aku nak pahala, aku nak pahala. Ni tuan-puan semua orang yang ikhlas. Daripada lepas subuh dia baca Quran. Mengapa dia baca Quran lepas subuh? Aku nak pahala. Kemudian pukul 8 dia ingat nak minum teh, kerana kebiasaan dia minum teh, minum kopi. Tiba-tiba dia kata, aku ni puasa, ya Allah, aku tahan diri aku daripada layan nafsu perut aku nak pahala. Pukul 10 pagi dia nak minum pula kopi, aku nak pahala. Jadi setiap kali orang yang puasa yang paling betul, orang yang paling tepat berpuasa ialah setiap kali dia sentiasa ingat puasa, setiap kali dia ingat dia puasa, setiap kali itulah dia mengharapkan pahala, redha Allah Ta'ala sepanjang masa. Kita ni senang. Kita nak elak rasa lapar, kita selepas sahur tu kita tidur, kita buat kerja, kita buat tak ingat puasa, supaya kita tak mari rasa lapar, tak mari rasa nak makan, kita buat kerja. Ini puasa orang biasa, orang awam. Tapi orang mukmin sentiasa mengira masa dia dengan pahala dia. Itu maksud ihtasabah yang diterjemah, disyarahkan oleh para ulama kita sebagai ikhlas, mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala. Dia gabung dua-dua. Barang siapa yang berpuasa penuh iman bahawa ini adalah benda yang wajib, fardu ke atas dia, dan dalam masa yang sama dia tahu Allah Ta'ala suka kita melaksanakan yang wajib. Allah Ta'ala buang murka bila kita buat yang wajib, hilanglah murka Tuhan. Maknanya Tuhan redha. Kita dah belajar belum ni? Bila Tuhan tarik murka, redha Allah Ta'ala. Bila kita tahu redha Allah, maka masa tu dia, Allah, kurniakan aku ganjaran yang besar. Antara ganjaran yang besar ialah yang Nabi sebut. Siapa boleh buat dua ni dengan sempurna, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita dapat kemuncak, iaitu kita bebas daripada dosa. Hati menjadi bersih, dan hati yang bersih inilah hati yang paling sesuai untuk diletakkan satu anugerah besar, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca hadis yang terakhir malam ni, tuan-tuan semua. Saya ambil 4 hadis. Yang ni panjang sikit, tapi hadis ni pun saya yakin tuan-puan semua dah dengar ya, di awal Ramadan dulu. Kita teruskan sesi tazkirah dengan hadis-hadis yang baik. Rawahun Nasa'i wa Ahmad sahih. Riwayat ni riwayat saya ambil tadi, riwayat Imam Nasa'i, riwayat Ahmad, dan dihukumkan sebagai hadis sahih ya. Nabi bersabda, atakum ramadanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Semahnya tuan-tuan semua, telah datang kepada kamu, kata Rasulullah Nabi kita, disyarah di awal Ramadan. Ini kita baca sebagai ingatan. Ini dia dah lebih tengah Ramadan. Nabi baca awal-awal, di awal Ramadan lagi. Malam pertama Nabi syarah kepada sahabat dia. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkat. Kita dah belajar. Bulan Ramadan ni bulan penuh berkat, macam-macam anugerah. Berkat ni maknanya
kebaikan yang melimpah ruah. Itu maksud berkat. Berkat makan, berkat ni maknanya kita nak sesuatu yang kita buat ni penuh dengan curahan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Jadi bulan Ramadan ni bulan penuh berkat, bulan yang penuh dengan curahan nikmat Allah Ta'ala. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah Ta'ala telah perfardukan, Allah azza wa jalla telah fardukan ke atas kamu siyamah, puasanya, iaitu kewajipan puasa, rukun puasa. Itu jelas ya. Bulan Ramadan ni lah Allah Ta'ala. Faman Allah Ta'ala sebut apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman farad lupa pula saya. Falyasum, barang siapa yang masuk Ramadan, dia masuk Ramadan pada malam itu, hendaklah dia berpuasa, tuan-tuan semua. Allah Ta'ala fardukan ke atasnya. Tuftahu fihi abwabus sama. Nabi sebut lagi, yang pertama Allah Ta'ala fardukan ibadah puasa. Kemudian Nabi sebut tuftahu fihi abwabus sama. Dibuka pada bulan ini, 30 hari ini, pintu-pintu langit. Dia riwayat lain sebut pintu syurga. Pintu langit maknanya kalau orang kafir, orang kufur ni, langit pun tak nak terima dia. Jadi dia, kita panggil apa, sebagai satu kiasan untuk memberitahu bahawa bulan Ramadan ni bulan apa? Bulan orang-orang yang beriman melakukan segala amal taat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala buka seluas-luasnya pintu syurga untuk dimasuki. Wa tulaku fihi abwabul jahim. Dan ditutup, dikunci pada bulan ini pintu-pintu neraka jahanam. Mana tidak layak bagi kita orang yang beriman untuk melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala telah tutup segala pintu-pintu kejahatan, sehingga pintu neraka pun ditutup, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gambaran kepada kita bagaimana Allah Ta'ala buka seluas-luasnya nikmat untuk kita kejar. Harga murah-murah je. Kita puasa, kita solat sebagaimana kita solat pada bulan lain, tapi nilainya mahal, kerana kita panggil syurga. Allah Ta'ala akan tawarkan dengan tawaran yang begitu mudah, begitu besar, tuan-tuan semua. Kita ambil kefahaman secara mudah ya, tuan-tuan semua. Dan diikat padanya maradatus syayatin, syaitan-syaitan yang memberontak. Syaitan memberontak ni guru iblis lah. Iblis yang mula-mula memberontak terhadap arahan Allah Ta'ala supaya sujud pada Nabi Adam. Apabila iblis dah dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka iblis ajak kaum dia, grup dia, para syaitan yang ikut iblis, itulah maradatus syayatin, para pemberontak bersama iblis, lawan Allah, lawan manusia. Ketika bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala sebut bahawa semua para iblis ni, para syaitan ni diikat oleh Allah Ta'ala supaya mereka tak mampu lagi untuk menyesatkan Bani Adam. Kelemahan yang ada pada kita, tuan-tuan semua, kalau kita rasa lemah, bukan kerana syaitan dah, tapi kerana kita dah lama nafsu kita ni bersahabat dengan syaitan. Sehingga nafsu tak boleh lupa syaitan. Bila kita malas buat ibadah, kita buat maksiat di bulan Ramadan, itu tandanya nafsu kita ni masih lagi ada hubungan dengan iblis syaitan, kerana terlalu rapat kita. Sampai syaitan Allah Ta'ala pegang pun, hati duk rindu-rindu lagi, nafsu ni duk rindu-rindu lagi. Jadi tuan-tuan semua, kita boleh tengoklah setakat mana nafsu kita. Belum ni kita kata ni nafsu ke iblis, nafsu ke iblis. Sekarang ni nafsu. Kita boleh tengok kadar mana kita mampu pegang nafsu kita, dipegang oleh iman yang kita bina sepanjang bulan Ramadan ni, tuan-tuan semua. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bagi Allah padanya, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata ada satu malam milik Allah Ta'ala. Dalam 30 malam ni, ada satu malam yang Allah Ta'ala miliki, di mana malam itu Allah Ta'ala sebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam kepada orang yang beramal di malam tersebut. Dan tuan-tuan semua, kita kena ingatlah, tidak mudah untuk dapat malam yang ke malam Lailatul Qadar ni, kerana malam Lailatul Qadar ni fiha yufraku kullu amrin hakim, malam yang hebat, malam Allah Ta'ala tafsirkan, perincikan segala arahan-arahannya setahun untuk dunia. Tuan-tuan semua, para malaikat menerima
arahan Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala ke atas makhluknya di langit dan di bumi pada malam tersebut. Jadi dengan sebab malam ini malam yang besar, ceritanya besar, Allah Ta'ala turunkan pula dalamnya Al-Quran supaya dia menjadi bertambah besar. Dan bila besar ni, kejadian yang besar di langit ini, maka Allah Ta'ala nak bagi satu anugerah. Kebesaran hari malam ini, Allah Ta'ala gambarkan penganugerahan. Macam apa-apalah. Kita nak tabah raja baru, adalah raja tuanku, apa-apa hari besar dan negara, anugerah kerajaan. Hari bajet kan. Bulan 10 ni kerajaan bentang bajet misalnya. Adalah kita duk tunggu depan TV, apalah anugerah kerajaan nak beri pada kita. RM500 pun tak apa dah. Apatah lagi kalau dapat RM5,000 rakyat Malaysia. Lagilah gembira. Kenapa? Kerana hari bajet ni hari besar negara. Bajet setahun. Allah Ta'ala sebut malam ini adalah malam Allah Ta'ala, kalau kita nak bahasa kita agak, buat bajet. Bajet takdir. Tuan-tuan semua. Lalu Allah Ta'ala nak anugerahkan kepada hamba-Nya yang beriman. Siapa? Orang-orang yang Allah Ta'ala pilih untuk dapat Lailatul Qadar. Bukan senang tuan-tuan semua. Bukanlah orang kita relax je puasa malam ni. Aku nak tunggu malam 27. Mesti dapat. Tuan-tuan semua, orang yang menunggu tak beramal, dia tunggu malam tu je, hampir-hampir dia tak dapat. Kerana Allah Ta'ala dia tidak macam kita. Kita ni boleh menipu Tuhan. Allah Ta'ala, kita bolehlah kata nak tipu Tuhan, nak tipu manusia. Tapi kita tak boleh tipu Tuhan. Tuhan tahu siapa yang dia nak pilih. Orang-orang yang ikhlas. Jadi tuan-tuan semua, tiap malam, tiap hari, kita mesti berdoa, Ya Allah, ikhlaskan hati aku. Aku takut kerana aku tak ikhlas, aku diharamkan. Tuan-tuan semua, apa Nabi kata? Pada satu malam daripada 30 malam ni, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah daripada mendapat kebaikan malam tersebut, faqad hurima. Sesungguhnya dia telah diharamkan daripada segala-galanya. Nampak tak? Maknanya kita puasa, ni sekarang ni kita dah puasa 18 hari. 18 hari. Takdir Allah, kita minta jauh. Orang dah puasa, masing-masing dah puasa 18 hari. Tiba-tiba masuk 10 akhir. Kalau takdir 10 akhir ni, satu malam daripadanya adalah malam tu Qadar, orang tu tak dapat. Dia telah puasa 29 hari, 25 hari, 20 hari. Tapi pada malam tu Qadar dia tidur, dia buat sesuatu, apatah lagi bukan hanya tidur, dia buat maksiat pada malam tersebut. Dia lupa malam itu Qadar. Ketika orang lain dapat kebaikan melimpah ruah khairu min alfi syahr, dia tak dapat. Nabi kata orang yang tak dapat itu Qadar, sebenarnya dia tak dapat apa-apa. Apa nilai dia puasa? Ya, puasa sehari dapat 10. Puasa hari kedua dapat 10, 20. Puasa hari ketiga 30. Kita duk puasa ni tuan-tuan semua 18 hari, maknanya kali 10 dapat 180 kali kita puasa. 180 kali kita puasa. Paling tinggi kita dapat 300. 300 kita dapat. Sedangkan dalam 300 kita dapat ni, tiba-tiba malam tu kita dapat bukan hanya 300 tuan-tuan semua. Alfi syahr, 83 tahun ulama kira. Lebih kurang 83 tahun hanya beramal satu malam. Jadi apa nilai 83 tahun dengan kita puasa baru 83 hari? Tak sampai pun 1 tahun. 180 hari ataupun 200 hari, 20 hari puasa tuan-tuan semua. 300 hari. Nak banding dengan seumur hidup yang kita dapat. Jadi Nabi kata, kamu puasa, tiba-tiba pada malam akhir ni kamu jadi malas. Allah Ta'ala tidurkan kita, Allah Ta'ala buat kita lalai, kita letihkan kita macam-macam. Nabi kata, faman hurima khairaha. Barang siapa yang Allah Ta'ala haramkan dia daripada dapat Lailatul Qadar, faqad hurima. Dia diharamkan daripada segala-galanya. Seolah dah kosong. Walaupun ada pahala, tapi nak banding dengan nilai yang besar 83 tahun satu malam ni, seolah-olah tak nampak. Tak nampak depan mata pahala. Jadi tuan-tuan semua, inilah hadis-hadis. Banyak lagi kalau kita nak sebut, masa dah cukup. Tuan-tuan semua, hadis yang kalau kita baca sebagai satu tazkirah akan terus membuang sifat malas, rasa letih kita di hujung Ramadan. Dan itulah perasaan yang dirasai oleh orang awam. Yang saya sebut awal tadi, orang awam ni
bala besar mereka ialah di hujung Ramadan ni mereka disibukkan oleh Allah. Allah Ta'ala sengaja tak nak pilih dia, maka Allah Ta'ala sibukkan dia dengan baju raya anak-anak sampai ke malam, balik rumah letih, tidur, bangun-bangun subuh, bangun kat sahur. Oh, aku dah tak apa semua. Di macam-macam cerita lah. Macam-macam cerita Allah Ta'ala alihkan dia, pandangan dia daripada melihat kelebihan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan semua, yang perlu bagi kita ialah usaha kita. Allah Ta'ala nak tengok niat kita, azam kita untuk kejar itu Qadar, tuan-tuan semua. Jangan main-main. Allah Ta'ala tak suka tengok hamba-Nya bermain-main dalam isu mengejar redha Allah Ta'ala. Bersungguh tuan-tuan semua. Bersungguh dalam niat, bersungguh dalam doa, bersungguh dalam amal, bersungguh dalam segala-galanya. Barulah Allah Ta'ala terima insya-Allah ibadah kita. Lalu Allah Ta'ala anugerahkan kita dengan kelebihan Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, setakat itulah kita pada malam ini. Kuliah malam ini adalah kuliah dalam bentuk tazkirah. Sekadar untuk mengingatkan kita supaya terus cergas di hujung Ramadan. Jangan letih sebagaimana orang-orang biasa yang mula letih kerana pada tunggu raja. Yang berhormat Perdana Menteri Umum tak boleh raya, tak boleh pun dah ada yang dah merepek. Dah. Tapi tuan-tuan semua, itu urusan dunia, urusan COVID-19. Yang kita tumpu malam ni adalah urusan ibadah besar di bulan Ramadan. Setakat itulah dulu insya-Allah. Marilah kita sama-sama berdoa semoga Allah Ta'ala jadikan 200 lebih pada malam yang bersama saya malam ni. Semua sekali tak ada seorang pun yang tinggal, kecuali kita doakan semoga kita semua diberikan kurniaan Lailatul Qadar insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.